Kurma yang dirindui. Andalusia Food Industry Sendirian Berhad memasarkan kurma yang dirindui didatangkan khas daripada Madinah Al-Munawarah dan Jordan, Palestin. Seperti kurma ajwa, kurma safawi, kurma ambar dan kurma medjul. Bagi mengubat kerinduan tidak dapat mengunjungi Tanah Suci, bolehlah mendapatkan di pasaran di cawangan kami berhampiran anda. Ataupun melayari laman web kurmadirindui.com, FB, Instagram dan juga WhatsApp ke hotline 013-2799-285 CIU atau 013-2799-286 Puan Fazlina. Kemunculan mata wang kripto mengubah ekosistem kewangan dunia. Ia berpotensi menjadi alternatif kepada sistem kewangan sedia ada, malah mampu menggugat ekonomi, sosial, teknologi, perundangan dan bidang lain. Fahami jenis, sifat dan fungsi wang ini dalam buku terbitan baharu IKIM, Islam dan Mata Wang Kripto. Dengan harga RM45 saja, anda boleh dapatkan di ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan penolong eksekutif grade EP19 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Calon-calon hendaklah memiliki sijil pelajaran Malaysia SPM atau SPMV atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Penolong eksekutif adalah bertanggungjawab membantu pengurus dan eksekutif pemasaran dalam urusan dokumentasi dan perkeranian serta kerja-kerja berkaitan pemasaran. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal insan atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 2 Jun 2021. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum dan selamat pagi bersama Mazlina Ismail untuk Berita IKIM. Kerajaan negeri mengetatkan prosedur operasi standard SOP kemasukan ke Sabah susulan kes indeks COVID-19 dari Labuan mencetuskan penularan jangkitan. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Masidi Manjun berkata, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS melaporkan 2 kes membabitkan pasangan suami isteri dari Labuan yang memasuki Sabah sehingga mencetuskan kluster di Tawau. Katanya dalam kenyataan semalam, Datuk Masidi yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Menteri Kewangan Dua Negeri memperincikan beberapa ketetapan mengenai SOP kemasukan ke Sabah. Menurutnya, pengambilan ujian saringan dengan keputusan negatif diwajibkan bagi setiap individu yang ingin memasuki Sabah. Di samping turut menetapkan orang bukan asal Sabah dikendaki kuarantin wajib selama 14 hari di hotel atas tanggungan sendiri. Peraturan baharu itu akan berkuat kuasa mulai 20 Mei ini. Penerima vaksin yang positif atau disyaki mengidap COVID-19 serta yang sedang menjalani kuarantin tidak dibenarkan hadir ke pusat pemberian vaksin PPV untuk mendapatkan suntikan. Sehubungan itu, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin menggesa penerima vaksin menyemak status risiko COVID-19 di aplikasi MySejahtera terlebih dahulu sebelum hadir ke PPV. Individu dengan status kes yang disahkan, kes suspek, kontak rapat dan individu dalam pemantauan tidak dibenarkan hadir serta masuk ke PPV. Katanya dalam kenyataan semalam, Khairi yang juga Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan berkata, jika penerima vaksin yang menerima janji temu tidak dapat hadir pada tarikh berkenaan, janji temu baharu akan diberikan pada satu tarikh lain yang akan ditentukan. Sekian berita IKIM edisi jam 10 pagi. Assalamualaikum. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 13 Mei 2014, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan ke-57 telah berlangsung di Dewan Jubli Perak Sultan Ahmad Shah, Kuantan, Pahang dengan disertai seramai 30 qari dan qariah dari seluruh Malaysia. Majlis perasmian pembukaan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Majlis Tilawah ke-57 yang bertemakan Wasatiyah Tonggak Kesatuan Ummah menampilkan kelainan apabila bekas-bekas juara qari dan qariah peringkat kebangsaan telah dijemput untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran. Johan qari dan qariah membawa pulang wang tunai
berjumlah RM30,000 dan sebuah kereta Proton Privé sumbangan dari tabung haji dan pakej menunaikan haji. Naib Johan dan tempat ketiga bagi Kari dan Kariah pula membawa pulang hadiah wang tunai masing-masing berjumlah RM20,000 dan RM10,000. Hadiah sagu hati berupa wang tunai RM5,000 telah diberikan kepada semua peserta yang menyertai majlis tilawah tersebut. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM. Tak kira mana juga anda berada, alhamdulillah Allah rezekikan untuk kita bersama lagi menerusi perkongsian aspirasi edisi Rabu yang positif. Bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Insya-Allah 3 jam ini bakal kita isi dengan pelbagai pengisian, insya-Allah bersama-sama kita meningkatkan lagi kualiti kehidupan kita. Apapun pertama ini nak ucapkan terima kasih juga terlebih dahulu untuk rakan-rakan Warna Pagi yang telah pun mewarnai pagi anda di hari Rabu ini. Terima kasih pada Hazwan dan juga Sufian Amrin. Dan untuk rakan pendengar, kejap lagi kita akan bersama dengan perkongsian pertama di aspirasi edisi Rabu, tak lain tak bukan kita akan berkongsi bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari untuk rasional sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah Ustaz akan ceritakan tentang cara hidup baginda Rasulullah, tidur ideal baginda Rasulullah. Bagaimanakah cara tidurnya? Kita akan kongsikan sebentar saja lagi, mana anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jom kita awal-awal ni kita nak terus semarakkan lagi rasa kecintaan kita kepada bumi yang penuh barakah, bumi Al-Aqsa, untuk sama-sama kita memperjuangkan bumi tersebut, insya-Allah bersama dengan saudara-saudara kita yang berada di Palestin. Kita ada Ayah Sofia saat ini daripada Fitri Haris, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dedaunan Nepal yang gugur, tinggalkan ranting kesepian, laman kasih
kekal penuh sabar. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum sekali lagi untuk semua sahabat pendengar IKIM. Tak kira mana jua anda berada, Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran untuk rancangan pertama aspirasi edisi Rabu yang positif. Tak lain tak bukan kita ada rahmatan di alamin untuk bersama dengan sahabat pendengar. Dah pun bersedia di hujung talian saat ini. Kita ada Ustaz Rushdie Ramli Al-Jauhari di hujung talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Yati? Oh, baik-baik. Selamat Hari Raya. Masya-Allah. Dan hari ini, pada hari tu Ustaz bersiaran betul-betul satu hari sebelum Hari Raya. Kan? Dan hari ini Ustaz bersiaran sekali lagi untuk kita kongsikan. Kalau sebelum ini kita cerita tentang penampilan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan minggu lalu Ustaz dah masuk kepada bab lifestyle ataupun cara hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tajuk tidur baginda Rasulullah. Kali ini Ustaz nak sambung dengan tidur ideal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa rasional di sebalik sunnah tersebut? Jom Ustaz kita mulakan. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Yati dan sedang pendengar dan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diizinkan bertemu sekali lagi pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita insya-Allah akan menatijakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, dan insya-Allah kita duduk dalam majlis ilmu dan kita dikira sebagai ibadah yang akan memberatkan neraca timbangan kita dan seterusnya melainkan kita untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah amin. Tak terlambat untuk ucapkan selamat Hari Raya, masih lagi dalam mood Syawal. Cuma apa yang kita kena betulkan sebenarnya, Hari Raya yang utama bagi umat Islam adalah Hari Raya Aidiladha. Itu yang lebih tepat sebab kita menyambutnya 5 hari sebenarnya sebelum kita masuk 10 Zulhijjah. Dah sunnah untuk bertakbir kan. Kemudian hari raya pertama Zulhijjah pun kita, hari raya pertama Aidiladha pun kita bertakbir sampailah akhir hari tasyrik kan. Tetapi kalau hari raya Aidilfitri kita hanya bertakbir pada Allah Subhanahu wa taala ataupun bertakbir pada hari raya hanyalah Allahumma salli ala Muhammad, hanyalah hari raya malam hari raya kan, malam hari raya dan sebelum Allahumma sebelum hari sebelum maghrib sebelum maghrib hari raya pertama selepas daripada imam naik ke sebelum kita laksanakan solat sunat Aidilfitri. Hanya terbatas di sudut situ kan. Tetapi kalau hari raya Aidiladha, tapi tak apalah, masyarakat Melayu kita ni kan dia istilahnya qada, puasa 30 hari jadi raya pun 30 hari lah. Tapi tak apa, insyaAllah mudah-mudahan dia menimbulkan rasa kecintaan dan seterusnya. Ialah kita berjuang selama 30 hari. Hari ini adalah hari kemenangan ataupun hari kita berjaya melalui tarbiyah Ramadan, insyaAllah. Okey, Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pertemuan kita yang lepas, minggu lepas kita bicara tentang kita dah masuk tajuk yang baru iaitu lifestyle Rasulullah SAW. Sebelum ni kita bicara daripada bulan pertama ataupun Januari sampailah minggu lepas kita bicara tentang penampilan Nabi SAW ataupun personality
Yang kita bincang tentang bentuk tubuh badan Nabi SAW, kemudian kita bincang tentang warna pakaian, kita bincang tentang bagaimana Nabi menyikat rambut, kemudian Nabi berkata-kata, tawa Nabi, tangis Nabi, cara Nabi berjalan, itu semua adalah penampilan ataupun personality Nabi SAW. Kita bicara dari sudut rasional psikologi, kita bincang dari sudut rasional sains, kita bincang dari sudut adab Melayu kita dan juga akhlak. Kita masuk tajuk yang baru. Minggu lepas pun kita dah sentuh tentang lifestyle ataupun bagaimana cara kehidupan Nabi SAW ataupun pola kehidupan Nabi SAW. Dan kita bicara yang lepas adalah waktu tidur Nabi SAW. Al-Aswad bin Yazid radhiyallahu an, dia bertanya pada Aisyah, dia kata sa'altu Aisyah radhiyallahu anha qalat, aku bertanya kepada Aisyah tentang solat malam Nabi sallallahu an solati Nabi sallallahu bil lail, bagaimana solat Nabi sallallahu pada waktu malam. Qalat, kata Aisyah, kana yanamu awwal al-lail, Nabi sallallahu tidur awal malam. Tidur awal malam bermaksud lepas daripada solat Isyak baginda SAW tidur. Baginda SAW tidur. Disebut dalam hadis yang lain daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, fanama Rasulullah SAW, Nabi tidur hatta intasafal lail, sehingga 1/2 malam. Jadi kalau Nabi tidur sehingga 1/2 malam, berarti Nabi tidur awal. Nabi tidur awal. 1/2 malam kita ukur pula adalah daripada waktu syuruk dan waktu maghrib. Kalau di Malaysia, waktu syuruk lebih kurang dalam 7 suku, maghrib pun lebih kurang 7 suku. Jadi 1 suku pagi itu adalah 1/2 malam. 1/2 malam. Bukan pukul 12 malam ke Ustaz, yang kita panggil midnight. Midnight itu sebab PM nak tukar pada AM, nak tukar tarikh. Orang Islam ataupun kalender Islam bertukar tarikhnya adalah bila masuk waktu maghrib. Dia bila masuk waktu maghrib. Jadi bukan itu midnight. Ialah 12 malam tu ialah diukur tu midnight lah. Tapi 1/2 malam adalah 1:30 pagi kalau ukuran sebab waktu syuruk dan waktu terbenam matahari. Nabi SAW tidur awal selepas daripada solat Isyak. Kalau kita nak amal, sebab yang lepas ramai sahabat kita bertanya, kalau kita nak amal waktu terbaik pukul apa Ustaz? Sejurus lepas solat Isyak lah. Solat Isyak lebih 8:30, campur wirid, campur apa semua, pukul 9 masuk tidur lah. Ataupun paling lewat tu pukul 10 lah masuk tidur kan. Tu sebab kajian dan kita pun berbincang lepas, dibenarkan, saya pun dah merujuk kepada yang mempunyai diri yang menulis dalam blog beliau, iaitu Profesor Datuk Dr. Halizah Siraj, bertemu di Konti Radio Ikim. Jadi Allahumma salli, bila bertanya dalam blognya menulis bahawa kebaikan tidur awal malam ini 1 jam sebelum jam 12 malam seorang itu akan mendapat kualiti tidur 2 jam berbanding kalau dia tidur selepas daripada jam 12 malam. Jadi kalau pukul 9 tidur, 10, 11, 12, 3 jam. Dan hadis daripada Ibnu Abbas pun, Nabi tidur hingga 1/2 malam atau qalil ba'dahu atau qalil qablahu. Nabi bangun sedikit sebelum 1/2 malam ataupun sedikit selepas 1/2 malam. Sedikit selepas 1/2 malam kalau satu suku lebih kurang ke 2 pagi. Jadi selepas daripada jam 12 malam, 1 jam tidur hanya dapat 1 jam kualiti tidur. Jadi 1-2. 3 jam yang pertama kali 2, 6 jam. 1-2, 6 campur 2, 8 jam. Jadi 8 jam ni adalah tidur yang ideal bagi manusia dewasa macam kita. Tidur ideal ni maksudnya tidur yang baik untuk kesihatan, dapat menurunkan stres, kadar stresnya, kemudian dapat meningkatkan imunisasi badan, kan, dan semuanya banyak kebaikan untuk tidur. Kita kena tidur 8 jam. Tapi kalau kita tidur 8 jam pula, kalau seorang itu diberi umur 60 tahun, kalau dia tidur 8 jam satu malam, dia telah menghabiskan 20 tahun usianya untuk tidur je. Jadi 1/3 daripada umurnya untuk tidur. Jadi kalau kita tidur 8 jam pula macam membazir kan. Sebab itu Nabi SAW hanya tidur 5 jam tapi dapat kualiti macam 8 jam. Dari 3 jam yang baki tu 3, 4, 5. Sebab itu kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ini bila biasanya orang bangun sahur,
Nabi akan berwitir, Nabi solat witir dan Nabi mendatangi tempat tidurnya untuk berehat. Jadi 3, 4, 5 kalau kita tidur, tapi 3, 4, 5 ni Nabi peruntukkan untuk beribadah dengan solat tahajud. Tu nampak. Jadi Nabi tak sisihkan 8 jam, Nabi hanya ambil 5 jam saja. 3 jam baki yang diperuntukkan tu Nabi solat malam, tapi Nabi tetap dapat kualiti tidur 8 jam. Itu yang kita bicara pada pertemuan kita yang lepas sebagai ulangan. Hari ini kita nak bincang tentang bagaimana nak mendapat kualiti tidur yang terbaik. Ataupun kita bincang tajuk hari ini adalah tidur ideal Rasulullah SAW. Macam mana kita dapat kualiti? Sebab kalau kita tak dapat 8 jam pun, saya merujuk pada doktor, kalau tak dapat 8 jam pun kurang-kurangnya kita dapat 2 jam yang dipanggil deep sleep. Tidur yang nyenyak tanpa mimpi. Kalau tidur dengan mimpi itu bukan deep sleep, bukan tidur yang nyenyak. Jadi kalau tak dapat 8 jam pun 2 jam yang tidur yang deep sleep, maksudnya yang tak ada mimpi langsung. Macam mana kita boleh susun supaya kita tak bermimpi, supaya tidur kita ni tidur yang betul-betul tidur yang buah kualiti, ataupun tidur yang dipanggil tidur yang ideal, tidur yang baik untuk kesihatan. Ada amalan-amalannya yang Nabi buat. Jadi amalan yang pertama kata Nabi SAW daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an. Daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, kata Nabi SAW bersabda, bila salah seorang daripada kamu ingin mendatangi tempat tidurnya, maka beruduklah seumpama uduk orang yang ingin mendirikan solat. Jadi rupanya beruduk mendirikan solat ni salah satu cara untuk dapat deep sleep. Sebab apa? Bila seorang tidur dalam keadaan suci, pertama dari sudut rasional akhlaknya, ada hadis daripada Allah SWT disebut bahawa malaikat tidur bersamanya. Jadi malaikat tidur, kita rujuk sekejap Allahumma SWT, malaikat tidur, tidur bersama malaikat. Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, yang beruduk, maka malaikat akan bersama di dalam pakaiannya, tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah ampunilah hamba-Mu ini kerana dia tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi rupanya Allahumma salli, tidur dalam beruduk ni dia tidur bersama malaikat. Jadi tidur bersama malaikat ni, malaikat menjaga dalam tidurnya. Jadi malaikat akan pelihara kita daripada 2 bentuk. Satu, gangguan syaitan. Yang kedua adalah gangguan jahat manusia. Gangguan jahat manusia, santau, sihir dan sebagainya umpamanya. Syaitan ni dia cuba untuk kacau kita dalam tidur, supaya kita ni tidur kita tak nyenyak, tidur kita tak berkualiti. Jadi kalau kita bangun pun pada waktu tengah malam untuk solat tahajud, kita bangun dalam keadaan letih, kita bangun dalam keadaan tidur yang tak nyenyak, tidur yang terganggu. Jadi kita bangun siangnya pun dalam keadaan tak bersemangat. Bagaimana bentuk gangguan syaitan? Ada 3. Yang pertama disebut daripada hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bersabda, apabila kalian tidur, syaitan akan membuat 3 ikatan pada tengkuk kalian. Dan syaitan akan mengetuk pada 3 ikatan ni dengan berkata, tidurlah malam masih panjang, tidurlah malam masih panjang. Seumpama kalau kita boleh bayangkan syaitan ni macam main cak lempong hati, dan sedang mendengar sedang dia baca tang tung ting dengan suaranya mendayu-dayu, tidurlah malam masih panjang, tidurlah malam masih panjang. Sebab itu seorang yang buka mata pun dia akan terlena balik sebab nyanyian dan ketukan syaitan. Dan kata Nabi SAW, bila seorang tu bangun dengan menyebut nama Allah, menyebut nama Allah, akan tertanggallah 1 ikatan. Bila dia bangun beruduk, tanggal ikatan seterusnya. Bila dia mendirikan solat, maka tertanggallah ketiga-tiga ikatan. Dan bangunlah anak Adam itu dalam keadaan dipanggil tibun nafsi. Tibun nafsi ini adalah mood yang baik. Kalau tidak, dia akan bangun dengan su'ul nafsi, maksudnya dia tidur dalam keadaan dia bangun dalam keadaan mood tak baik, wakaslan, dan malas. Jadi bentuk gangguan syaitan yang pertama, kalau kita tidak beruduk, gangguan dia adalah syaitan akan memasang 3 ikatan pada tengkuk.
kita. Sebab itu nanti kita rungkaikan hadis ni dalam bab amalan Nabi bila bangkit daripada tidur. Jadi 3 perkara ni jangan tinggal bila bangkit daripada tidur. Pertama, sebut nama Allah bila bangkit daripada tidur. Yang kedua, berwuduk. Yang ketiga, solat. Sekurang-kurangnya solat subuh. Solat subuh. Jadi kalau kita tak solat subuh, tak berwuduk, ada 2 lagi ikatan yang tak tertanggal. Kalau tak sebut nama Allah, ada 3 lagi. Jadi kita bawa pergi kerja, kita jadi malas, kita jadi mengantuk sebab kita masih lagi bawa 3. Anak-anak kita sama juga kalau pergi sekolah. Kalau dia bangun tak sebut nama Allah, sebab itu kejut anak. Adik-adik bangun, bila dia menggeliat sebut nama Allah. Allah, tanggal hati kata. Yang kedua dia ambil uduk, tanggal ikatan yang kedua. Yang ketiga pergi solat subuh, tanggal 3 ikatan. Jadi dia pergi sekolah dalam keadaan mood yang baik, lepas tu kemudian dia cergas, dia boleh terima pelajaran dengan baik. Tapi kalau dia tak solat subuh, dia tak sebut nama Allah, kemudian dia tak tak beruduk, kan, dia masih bawa lagi ikatan syaitan, sekolah mata selik tapi dia sebenarnya dalam tidur lagi sebenarnya masih lagi sebab ada 3 ikatan syaitan. Jadi ini bentuk gangguan syaitan yang pertama. Jadi seorang yang tidur dengan beruduk, akan tanggal akan terhindar daripada gangguan syaitan. Gangguan syaitan yang kedua dan sidang pendengar yang Allah SWT sekalian adalah Allahumma salli ala Muhammad. Syaitan datangkan mimpi yang buruk. Mimpi yang buruk. Okey. Kalau kita rujuk satu hadis daripada disebut daripada Abu Hurairah juga, hadis ini disebut bahawa mimpi yang baik itu datangnya daripada Allah, dan mimpi yang buruk itu datangnya daripada syaitan. Mimpi yang baik daripada Allah, mimpi yang buruk itu datangnya daripada syaitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis riwayat yang lain, Auf bin Malik menyebut bahawa Nabi SAW membahagikan 3 kategori mimpi ini. Yang pertama, mimpi yang buruk yang datang daripada syaitan. Yang kedua, mimpi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mimpi yang datang daripada manusia sendiri. Maksudnya sebelum dia tidur, dia berangan, dia selalu fikir, dia mimpi. Betul kan? Dia mimpi. Yang kedua memang ganggu syaitan. Yang ketiga, mimpi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut mimpi yang baik ini adalah salah satu daripada 46 cabang kenabian. Kan? 46 cabang kenabian. Sebab itu 3 mimpi ni. Jadi mimpi yang buruk datangnya daripada syaitan. Kenapa syaitan datangkan mimpi yang buruk? Supaya mengganggu kualiti tidur kita. Kita mimpi kena kerja hantu. Kita lari dalam mimpi tu. Bila sedarnya, peluh-peluh macam bau lepas berlari. Jadi bila kita nak tidur balik, kita ambil masa, kemudian tidur yang nyenyak tadi dah terganggu dengan mimpi yang buruk. Kalau mimpi kesedihan, contohnya orang yang kita sayang meninggal dunia contohnya, kan, kita bangun dalam keadaan murung, kita bangun dalam keadaan sedih. Sebab syaitan memang nak menyebabkan kita ni murung dan sedih sebenarnya. Itu bentuk gangguan syaitan yang kedua. Yang ketiga, ni bentuk gangguan syaitan yang paling popular lah. Kita dah berazam nak bangun tahajud pukul 3. Syaitan kejut awal pukul 2.30. Kita akan terjaga 2.30 jam. Allah tahu 2.30. Kan aku nak bangun pukul 3. Sekejap lagi lah. Sekejap lagi sedar-sedar dah subuh. Itu kalau sedar-sedar dah subuh. Kalau sedar-sedar pukul 8.30 pagi terus, kan. 8.30 pagi terus. Jadi itu gangguan syaitan. Jadi seorang yang tidur dalam keadaan beruduk, dia akan terhindar daripada gangguan syaitan. Okey. Ada yang bertanya mungkin, insyaAllah sebelum kita beristirahat sekejap lagi. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau kita, suami isteri kan susah nak jaga uduk. Dia ambil uduk sebelum tidur, naik atas katil, tertendang kaki isteri, Allah, batal uduk saya. Batal uduk. Dia ambil uduk lagi. Lepas tu isteri pula peluk dia, Allah, batal uduk saya, kan. Sampai pagi lah tak tidur, kan. Pagi tak tidur. Tak. Nabi sebut beruduk seumpama uduk orang yang ingin mendirikan solat. Maksudnya beruduk, batal tak batal tu nombor 2. Kalau beruduk untuk solat, ya, kita kena jaga jangan saya batal, sebab solat mesti ada uduk. Tapi kalau beruduk seumpama orang yang ingin mendirikan solat, okey, dia adalah Allah SWT, kalau batal pun tak jadi masalah. Yang penting beruduk tu je kita dapat dah kebaikan. Kalau tak dapat kebaikan dari sudut rasional akhlak, sekejap lagi kita bincang
kebaikan beruduk sebelum tidur dari sudut rasional sains kesihatan, insyaAllah. InsyaAllah. Semua tu lepas kita berhenti rehat ketika. Kita ada juga antara komen daripada sahabat kita di Facebook IKIM daripada Hajar, Siti Hajar Ahmad. Dia kata, Alhamdulillah waktu bangun amal zikir yang Nabi amal dan baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. InsyaAllah. Ya betul. Dalam hadis ada, insyaAllah nanti kita bincang bab ni dalam amalan Nabi SAW bila bangkit daripada tidur, insyaAllah. InsyaAllah. Maknanya banyak lagi Ustaz akan kongsikan lepas kita berhenti rehat ini. Anda boleh kongsikan pada yang lain dengan tekan butang share untuk sama-sama kita amalkan. Moga-moga asbab daripada kita istiqamah mengamalkan sunnah ini, Allah pelihara kita insya-Allah dunia akhirat. Apa-apa kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran waktu ini menerusi Rahmatan Alamin bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jawhari. Hari ini kita cerita tentang rasional sunnah tidur ideal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi Ustaz pesan tidur kena walaupun nak cukup 8 jam tapi ada cara baginda Rasulullah ajarkan kita. 5 jam je kita tidur tapi umpama 8 jam kualiti tidurnya. Nak dengar balik semula kena dengar nantilah kan. Lepas kita habis nanti anda boleh dengar kembali perkongsian kita di FB IKIM FM dan juga YouTube channel IKIM. Ustaz, kita sambung lagi Ustaz perkongsian kita hari ini tentang rasional sunnah tidur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ustaz, silakan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Okey. Saya nak sambung sikit tentang rasional akhlak yang kita bincang, kemudian kita akan masuk dari sudut rasional sains. Okey. Rasional akhlak. Okey. Antara rasional akhlak beruduk ni, kenapa kita sebelum tidur beruduk, antara kebaikan dia lah, maksudnya uduk ini maksudnya kebersihan. Dia al-uduk dari sudut bahasa boleh diterjemahkan pada 3. Yang pertama adalah an-nadhafah, kebersihan. Yang kedua dipanggil al-baha, keindahan. Yang ketiga dipanggil al-hasan, kebaikan. Jadi uduk ni adalah kebersihan, kebaikan dan keindahan. Jadi uduk itu dari sudut takrifan, dari sudut bahasa lah.
Jadi uduk sebenarnya dia, kalau kita perhatikan, dia perkataan dia ni sinaran bercahaya, sinaran bercahaya. Rupanya uduk ni nanti di akhirat dia akan bercahaya. Sebab itu kita umat Nabi Muhammad SAW akan dikenali nanti di akhirat dengan uduk kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajahnya, tangannya dan kaki mereka kerana bekas daripada wuduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi untung kita berwuduk nanti di akhirat umat Nabi Muhammad ni bercahaya-cahaya sebab dengan wuduk tersebut. Okay. Yang kedua, wuduk ini dia akan terangkat darjat. Ada sudut rasional akhlak. Sabda Nabi SAW, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang boleh menghapuskan kesalahan dan mengangkat darjat? Para sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Baginda bersabda, sempurnakanlah wudukmu pada keadaan yang dibenci seperti ketika sujud yang melampau, dan perbanyakkanlah langkahmu ke masjid dan tunggulah solat berikutnya. Jadi 3 perkara ni, pertama sempurnakan wuduk walaupun dalam keadaan susah, walaupun dalam keadaan perik yang kesejukan. Yang kedua, aturlah langkahmu, perbanyakkan langkahmu ke masjid. Yang ketiga adalah tunggu solat berikutnya. Tunggu solat berikutnya, jangan bisa Assalamualaikum bercabut, tak. Tunggu solat berikutnya. Jadi ini akan mengangkat darjat, yang seterusnya dia akan menghapuskan kesalahan. Okey, itu wuduk. Dan rupanya berwuduk sebelum tidur ni dia menghapuskan dosa, sebab kita telah menjalani kehidupan sehari daripada pagi sampai dah nak tidur, kan. Kita telah menjalani kehidupan kita, mungkin ada dosa-dosa yang kita tak perasan, ataupun ada dosa yang kita tak sengaja buat, ataupun ada dosa yang memang sengaja kita buat. Rupanya wuduk ini dia boleh menghapuskan dosa kita, sebagaimana disebut dalam ni, dalam hadis riwayat Tirmizi, ya Allah, jadikan aku di kalangan orang-orang yang bertaubat, dan jadikan aku di kalangan orang-orang yang membersihkan diri. Okey. Wuduk yang sempurna turut menjadi sebab terhapusnya dosa, sebagaimana hadis Nabi SAW, apabila seorang hamba muslim ataupun mukmin berwuduk, maka setelah dia membasuh wajahnya, keluarlah daripada wajahnya segala dosa yang dilihat oleh kedua matanya melalui air dan bersama titisan air yang terakhir. Ketika membasuh kedua tangannya, keluarlah daripada kedua tangannya setiap dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama air ataupun bersama titisan air yang terakhir. Sewaktu dia membasuh kedua belah kakinya, keluarlah daripada kedua kakinya setiap dosa yang dilangkah dan kedua kakinya bersama air ataupun bersama air yang terakhir, sehinggalah setelah dia selesai berwuduk dia bersih daripada dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Rupanya selain daripada nanti kita bincang dari sudut sains, dari sudut akhlak, rupanya kita berwuduk sebelum tidur ni menghapuskan dosa kita. Satu. Yang kedua, dia mengangkat darjat kita. Yang kedua. Yang ketiga, Allahumma salli mengangkat darjat, dan kita umat Nabi Muhammad akan dikenal nanti di akhirat dengan wajah kita bercahaya dengan wuduk. Sebelum yang kita bincang sebelum ni adalah wuduk perisai daripada gangguan syaitan. Wuduk okay. Itu dari sudut akhlak. Dari sudut sains, kalau kita bicara, okay, dia kebersihan diri sebelum tidur. Kebersihan diri sebelum tidur. Berwuduk sebelum tidur dengan membasuh tangan, muka, kepala, ini rambut, hidung, mulut, kaki, sebenarnya membersihkan seluruh anggota badan. Dia menjamin seorang itu tidur dalam keadaan bersih. Mungkin pergi pasar malam ke, kan, jadi mungkin hujan, jadi kemudian jalan basah, berdebu mungkin. Jadi kalau terus tidur itu juga akan mengganggu kualiti tidur kita, sebab kita gatal, kita akan menggaru, kan. Okey. Jadi berwuduk sebelum tidur dari sudut sains kesihatan dia adalah kebersihan sebelum tidur. Kebersihan sebelum tidur. Seterusnya, manfaat dari sudut kecantikan. Kecantikan. Tadi kebersihan diri sebelum tidur. Ini kecantikan. Terutama orang perempuan lah. Berwuduk secara tak langsung mencuci muka. Sepanjang hari, muka terdedah pada kotoran yang mengumpul minyak pertama dan bakteria di dalam pori-pori anda. Lebih-lebih lagi yang menggunakan alat solek yang mengandungi bahan kimia. Bahan kimia. Kalau dia tidur dalam keadaan tidak mencuci make upnya ataupun alat soleknya,
dia akan merosakkan kulit, jadi dia sudut kecantikan. Jadi mencuci muka sebelum tidur ataupun beruduk, okey, membebaskan kulit wajah daripada segala bahan asing dan kulit akan menjadi segar. Itu dari sudut sains. Kedua, yang ketiga, dia menurunkan stres. Okey. Selain itu, air mampu menurunkan suhu badan seseorang, juga mampu menghilangkan stres. Kan, jadi kalau mungkin kita berpeluh, baru keluar, lepas tu kemudian berpeluh, sebelum tidur kita mandi ataupun beruduk, dia akan menyejukkan badan kita, satu. Yang kedua, dia mampu untuk menurunkan stres. Sebab ahli kaji saraf ataupun dipanggil neurologis, dia membuktikan bahawa air uduk yang menyejukkan hujung-hujung saraf jari-jari tangan, jari-jari kaki berguna untuk menenangkan fikiran. Jika diperhatikan, dia kata di mana saja letak titik-titik sensitif yang sering digunakan dalam ilmu akupuncture, lalu kemudian diamati pula anggota-anggota wuduk, kita akan menemui persamaan keduanya. Jadi titik-titik sensitif akupuncture sama dengan bahagian kepala, telinga, tangan dan kaki. Telinga, tangan dan kaki. Rupanya dari sudut akupuncture, dari sudut ahli kaji neurologi saraf atau neurologis, dia kata dengan mengenakan air pada bahagian-bahagian ini, dia mampu untuk menenangkan fikiran. Sebab sebab itu tanya air apa? Air, sebab itu kita selalu sebut air pada suhu bilik. Air pada suhu bilik lah, bukan air yang telah dipanaskan macam kita mandi guna water heater, pemanas air. Dia bukan lagi pada sifat asli air tersebut, sifat nature air tersebut. Jadi bila kita dah merubah sifat air itu, suhunya, dia manfaat tu hilang. Jadi jangan mandi guna water heater tengah-tengah malam, ataupun malam nak mandi, ataupun pagi subuh jangan mandi dengan water heater. Pertama, dari sudut kesihatan pula, dia akan mengeringkan kulit kepala. Bila mengeringkan kulit kepala, dia akan menyebabkan klimomo, kan? Klimomo. Kemudian dia akan mengeringkan kulit kita. Memang sejuk, tapi sejuk tu rupanya dia mampu untuk menyegarkan seorang, menurunkan suhu badan. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, dia mampu menghilangkan stres. Itu kalau kita bicara dari sudut rasional, Allahumma salli, dari sudut sains. Ada 3. Pertama, kebersihan diri. Yang kedua adalah kecantikan. Yang ketiga adalah menurunkan stres. Ini amalan Nabi SAW adalah beruduk sebelum tidur. Okey. Jadi bila seorang tu tidur dalam keadaan dia suci, bersih, kita dah tahu dia sudut akhlak tadi, terhindar dari gangguan syaitan, kemudian malaikat akan bersamanya, kemudian dia terhindar daripada gangguan sihir santau manusia pada waktu malam. Kemudian wuduk itu menghapuskan dosa, wuduk mengangkat darjat, wuduk akan percaya di hari akhirat. Dari sudut manfaat sains pula, kebersihan diri, kecantikan dan menurunkan stres. Jadi bila seorang tidur, barulah dia dapat yang dipanggil deep sleep tu, tidur yang berkualiti, tidur yang nyenyak, tidur tanpa gangguan syaitan, lepas tu tidur dalam keadaan bersih. Inilah bagaimana Nabi SAW dapat kualiti tidur yang terbaik. Sebab tidur ni penting. Tidur ni umpama kalau macam telefon bimbit kita, dia umpama pengecasan telefon. Kalau pengecasannya tidak mencapai tahap maksimum sampai full charge 100% penuh, jadi kuantiti tenaga dalam telefon kita mungkin boleh bertahan sampai pukul 12 tengah hari je. Jadi lepas 12 tengah hari, dah tak ada power, dah tak ada kuasa dah. Dah lembik dah, kan? Dah lembik dah. Okey. Jadi kalau kita tak dapat
tempoh pengecasan yang terbaik. Lepas tu kemudian charger pula yang kita guna adalah cak ayam punya, bukan kualiti je. bukan original punya, bukan yang asli kan, bukan original. Tenaga yang dialirkan dalam telefon bimbit ni dia tak sepenuhnya, walaupun dia 100% tapi tak sepenuhnya. Tak betul-betul ni. Jadi bagaimana kita nak dapat kualiti yang kualiti tenaga sepanjang hari untuk kita bekerja, dengan tenaga yang maksimum, kalau pengecasannya tak berkualiti. Sebab itu juga kalau kita overcharge, bateri pun boleh rosak, boleh istilahnya bateri jadi kembung. Kita pun kalau overcharge kan, tidur berlebihan pun boleh kembung. Kembung kat mana? Kembung kat perut. Kembung kat perut. Kembung kat otak. Kembung kat perut kan. Jadi itu sebenarnya. Jadi kita kena cari kualiti tidur yang terbaik. Bagaimana cara Nabi dapat? Pertama, Nabi berwuduk. Dari sudut sains pun kita dapat dah kesegaran, kebersihan. Dari sudut manfaat akhlak pun kita dapat dah kan. Daripada akhlak kita dapat. Sebab itu nanti insya-Allah kita sambung lagi untuk Allahumma SWT, kita panggil amalan Nabi SAW sebelum tidur supaya dapatkan kualiti tidur yang terbaik tu, insya-Allah. Insya-Allah dapatkan kualiti tidur ataupun tidur ideal tu kan Ustaz kan. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan pendengar yang telah pun share perkongsian pada hari ini. Terima kasih banyak kan. Kita antaranya juga Ustaz Nik Azizan pun mengikuti Ustaz. Kata terima kasih banyak Ustaz. Masya-Allah. Semua hari guru dia katanya. Masya-Allah. Masya-Allah. Dan kita banyak lagi Ustaz. Sebenarnya ada juga antara soalan sahabat kita ni, mungkin nanti lepas kita berhenti rehat Ustaz boleh jawabkan, daripada Intan Nafisatun. Dia kata ada tak kesamaan tidur berkualiti ni yang tak ada mimpi tu dengan tidur mati? Orang Melayu kan selalu sebut tidur mati. Jadi adakah ada persamaan tu? Kita akan pastikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Hazwan di Warna Pagi IKIM. Saya tahu dia salah dan Jumaat maaf 6 hingga 10 pagi. Orang yang pelik, orang yang hina pula adalah dia salah tetapi dia tidak meminta maaf kerana kesombongan, kerana keegoan dia dan seumpamanya. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Terus setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Buku baharu bertajuk Kepelbagaian Budaya Pemakanan di Malaysia, Perspektif Islam akan tiba tidak lama lagi. Makanan merupakan satu keperluan asas untuk manusia bagi kelangsungan kehidupan. Malaysia terkenal dengan keunikan dan kepelbagaian makanan yang merupakan manifestasi kemajbukan budaya masyarakat di negara ini. Perkara ini tidak lahir begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh sejarah, budaya, sains dan teknologi. Buku ini merupakan satu usaha untuk mengupas perkembangan budaya pemakanan yang dibawa oleh 3 kaum utama di Malaysia, iaitu Melayu, Cina dan India, serta melihat bagaimana Islam memainkan peranan dalam proses asimilasi makanan dan budaya pemakanan di negara ini. Dari harga asal RM45, anda boleh dapatkan dengan harga potongan 40% bermula 11 Mei hingga 27 Mei 2021. Dapatkan harga tempahan awal ini dengan cara WhatsApp di 0199992902 atau 018-353-0746 sekarang. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pembantu takbir perkeranian Grade N19 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Calon-calon hendaklah memiliki sijil pelajar Malaysia SPM atau SPMV atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Pembantu takbir perkeranian adalah bertanggungjawab membantu Ketua Unit Modal Insan dalam urusan dokumentasi dan perkeranian serta kerja-kerja berkaitan pentadbiran pejabat dan sumber manusia. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 2 Jun 2021.
Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di IKIM. Kita kembali bersiaran menyambung lagi tentang rasional sunnah tidur ideal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Ustaz, sebelum kita nak menjawab soalan-soalan sahabat-sahabat kita tadi, kita dah pun Ustaz dah kongsikan tentang rasional di sebalik akhlaknya, di sebalik sains dan juga kesihatan. Mungkin sambung sikit lagi Ustaz sebelum kita nak raikan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tertarik dengan satu soalan yang saya sempat baca di ruangan komen FB IKIM FM tentang, dia kata Ustaz boleh tak yang dalam keadaan haid beruduk? Boleh, tak ada masalah. Yang dalam keadaan haid ni tak boleh adalah solat, baca Quran kan. Jadi yang lain daripada tu berpuasa kan. Selain daripada tu boleh. Maksudnya Allahumma salli beruduk tak ada masalah dalam keadaan haid ataupun tak keadaan haid, dia beruduk, tak ada masalah, dibolehkan, dibolehkan. Daripada Ayu Semenyih, terima kasih Ayu, jirannya saya Bandar Seri Putra, dengan Semenyih tak jauh. Tak jauh. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, kita terus masuk dalam amalan Nabi. Ataupun kita menjawab soalan yang tadi tentang sebelum kita bertrehat, yang tanya tentang tidur mati dengan tidur deep sleep kan. Tak bermimpi ni Ustaz. Tidur mati tidur tanpa mimpi langsung. Okey, tidur tanpa mimpi langsung yang dipanggil Allahumma salli ala Muhammad, tidur mati itu berbeza. Berbeza. Tidur mati kalau ikut istilah Melayu kita ni, tidur yang dalam keadaan penat. Tidur dalam keadaan penat. Tidur mati ni macam, sebenarnya boleh guna istilah tidur mati untuk deep sleep. Memang itulah sebenarnya. Tapi Allahumma salli deep sleep ni dia tidur kualiti. Tidur mati ni dia tidur dalam keadaan terlalu letih sehingga kejut pun tak bangun. Tidur kejut pun tak bangun. Kejut pun tak bangun. Dia berbeza. Jadi boleh kita bawa dia dua bentuk lah. Tidur mati, satu tidur dalam keadaan penat yang memang tidur dalam keadaan penat memang tidur betul, kejut pun tak bangun. Yang kedua, kalau kita nak manakan sebagai deep sleep tu adalah tidur mati, ya boleh juga. Tidur mati pun boleh juga. Cuma berbezalah bagaimana dapat tidur mati dengan tidur yang deep sleep tu. Deep sleep ni bukan sekadar, dia bukan tidur mati tapi kualiti tidur. Dia bukan tentang bentuk tidurnya, kualiti tidurnya. Deep sleep tu adalah kualiti tidurnya, insyaAllah. Nak tahu kualiti macam mana, kena bangun tidur segar, macam tu lah. Ya, segar. Satu lagi soalan Ustaz, satu. Sebelum kita sambung, daripada Kartini Ahmad, dia kata, Ustaz, macam mana jika anak-anak perempuan tidur dalam berpakaian tidur yang seksi walaupun mereka tidur dengan mengambil wuduk sebelum tidur, Ustaz? Tak ada masalah. Yang penting kunci pintu lah. Yang penting tidur di bilik, maksudnya privacy, tak ada masalah. Maksudnya ialah kadang-kadang kalau tidur dengan pakaian yang tebal ni, dia menyebabkan kita panas, panas dan berpeluh. Itu juga mungkin mengganggu tidur kita, mengganggu tidur kita. Jadi kadang-kadang baju tidur ni dia material baju tidur ni dia ada khusus untuk baju untuk tidur. Tidur yang maksudnya tidak menyebabkan berpeluh dan sebab umpamanya. Kalau nak tak ada masalah, boleh untuk tu, insya-Allah. Silakan Ustaz, sambung lagi Ustaz. Okey, antara amalan Nabi SAW yang lain untuk dapat deep sleep, untuk dapat tidur yang berkualiti, tidur yang bila bangkit daripada tidur dia baik untuk kesihatan, adalah bacaan 3 kun Nabi SAW. Bacaan 3 kun Nabi SAW. Okey. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, ketika baginda SAW hendak tidur di atas tilamnya pada setiap malam, baginda akan menghimpunkan kedua tapak tangannya, kemudian baginda meniup kedua tapak tangannya, lalu baginda membaca pada keduanya adalah surah Al-Ikhlas, kemudian surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Setelah itu baginda menggunakan kedua tapak tangannya, baginda mengusap bahagian tubuh yang tercapai olehnya, dan baginda SAW memulai dengan bahagian kepala, muka dan bahagian hadapan tubuh. Baginda melakukan sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud dan Tirmizi. Okey. Ini antara amalan Nabi SAW sebelum tidur. Okey, yang pertama sekali adalah baginda SAW kata Aisyah, dia akan menyatukan kedua tapak tangan macam inilah. Macam kita berdoa, kita satukan kedua tapak tangan. Kemudian kita membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai habis. Kemudian Al-Falaq sampai habis, kemudian An-Nas. Pada tapak tangan ini dengan tiupan yang lembut.
sampai habis nafas kita ni. Kemudian sapu pada bahagian badan yang mampu dicapai oleh tangan dan dimulakan pada bahagian kepala, kemudian muka dan bahagian hadapan badan ini. Okey, itu dia. Itu amalan Nabi SAW. Kata Aisyah, bila Nabi hendak tidur setiap malam tanpa miss. Setiap malam tanpa miss. Okey. Antara kebaikan dia yang pertama adalah sama juga. Yang pertama adalah dia terhindar daripada gangguan syaitan dan gangguan daripada santau manusia ataupun jahat manusia. Sebab kalau kita rujuk pada asbabun nuzul surah Muawizatain, Al-Falaq dengan An-Nas, nanti kisahnya Nabi disihir oleh seorang Yahudi. Kemudian datang dua orang malaikat, pandang kisahnya, datang dua orang malaikat. Kemudian berkatalah malaikat yang berada di bahagian kaki Nabi SAW kepada malaikat yang berada di bahagian kepala Nabi SAW, apa yang kau lihat? Lalu berkatalah malaikat yang berada di bahagian kepala, aku lihat Nabi ini disihir. Disihir. Lalu Allah turunkan dua surah ni, Muawizatain, Al-Falaq dengan An-Nas, sebagai pendinding kepada Nabi SAW. Jadi kalau bincang 6 campur 5, 11, rupanya ikatan yang dibuat oleh orang Yahudi yang diletakkan dalam perigi, kemudian ditinding dengan batu, ada 11 ikatan. Jadi setiap satu ayat tu maka tertanggal satu ikatan. Jadi bila tertanggal, Nabi sihat. Nabi sihat. Jadi ini pendinding kita sebelum tidur. Pertama, pendinding daripada gangguan syaitan. Yang kedua, pendinding daripada gangguan manusia. Gangguan manusia. Okey. Allahumma salli alaihi. Kemudian kalau kita bicara pula dengan tentang tiga, sebab dia 3 kali, 3 set. Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Nabi akan mengulangi 3 kali. Jadi 3 set. Al-Ikhlas bila dibaca 3 kali, umpama kita khatam Al-Quran. Nampak? Jadi sebelum tidur pun kita dah dapat pahala umpama kita mengkhatamkan Al-Quran. Sebab daripada Abu Darda, daripada Nabi SAW bersabda, adakah kamu mampu membaca dalam satu malam 1/3 Al-Quran? Mereka yang para sahabat berkata, bagaimana seorang membaca 1/3 Al-Quran ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW bersabda, Qul huwallahu ahad, ini surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Jadi hadis riwayat Muslim. Jadi 1/3 Al-Quran, 3 kali bacaan Al-Ikhlas menyamai 1 Al-Quran. Menyamai 1 Al-Quran. Jadi kita telah mengkhatamkan Al-Quran hanya dengan membaca 3 kun dan amalan baca 3 kali surah Al-Ikhlas, kan. Selain daripada kita tidur ni berpahala, kita tutup tidur kita dengan ibadah, kita dapat perlindungan daripada syaitan. Jadi sebenarnya yang mengganggu kita dari sudut kualiti tidur kita adalah syaitan sebenarnya. Di samping aktiviti-aktiviti harian kita, sebab itu kalau kita bicara tentang waktu berbuka puasa, kenapa sejurus lepas waktu maghrib, bukan lepas isyak, bukan lepas ni, kenapa, kan? Sebenarnya Allah SWT dari sudut kesihatan pun tempoh makanan itu diproses, dia mengganggu Allah SWT mengganggu tidur kita, mengganggu tidur kita. Sebab itu kita bicara yang pada pertemuan kita lepas tentang waktu tidur Nabi SAW, ada kajian dari sudut sains tentang kebaikan tidur awal malam ni, dia menghilangkan keinginan seorang untuk makan lewat malam. Sebab bila kita tidur awal, kita takkan teringat pun nak bangun. Dan cantiknya cipta Allah Ta'ala pada diri kita, yang tidak sedang pendengar yang mati oleh Allah SWT sekalian, apabila seorang manusia itu tidur, Allah tutup dari